jiwa ni seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Hussein tadi, iaitu tanda riak. Cuma Syekh Hussein sebut tentang riak selepas balik dari haji. Kadang-kadang orang yang belum pergi haji pun dah mula riak kan. Oh okey, dia pasang ni. Okey, sebelum pergi haji pun dah riak dah kan. Baru dapat visa haji dia dah kata tolong panggil saya haji kan. Kan, macam kalau tuan-tuan suka tengok cerita Melayu, Pak Haji Bakir kan dia tanya, ini saya kenal ni, ini orang gajian saya ini labu namanya. Pak Haji, ini bukan labu, ini Haji Labu kan. Dia pun terkejut. Haji, kau baru hilang sebulan, kapal haji belum berlayar, kau sudah jadi haji. Jadi kita tak mau benda ni mengganggu. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang terlalu berhati-hati. Saya tahu, sebahagian setizah kita yang kadang-kadang berhati-hati. Dia kata kalau boleh gambar-gambar tu jangan dikongsikan, sebab takut boleh mengganggu jiwa. Betul, syaitan suka mengganggu jiwa kita. Jadi kalau kita sedang melakukan ibadat, sedang melaksanakan ibadah, kalau boleh kita jaga benda-benda ni. Ya. Tapi kalau saya share Ustaz gambar bukan untuk riak, sekadar untuk berkongsi kegembiraan ataupun untuk ajak orang lain supaya follow, supaya mereka juga melaksanakan haji, yang ni tak ada jadi masalah. Kerana Nabi SAW sebut sendiri dalam hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tu dengan niat. Tapi orang yang melihat gambar-gambar ni pula jangan terlebih nak nilai orang pula kan. Sebab kadang-kadang saya ada juga share gambar-gambar di Mekah kan, sekadar untuk ajak orang lain datang yang mana yang berkemampuan ni, supaya dia ada kesungguhan nak datang kan. Ada juga yang kata, ni nak bagi tahu orang yang kau ada kat Mekah ke apa ni? Nak riak ke apa ni? Jadi kalau soalan-soalan ini nak tahu tak apa, tapi jangan sampai soalan tu terhasil daripada sangka buruk kita pada orang lain. Sekadar nak bagi nasihat okey, tapi jangan sampai kita ni nak sangka buruk kat orang. Itu yang kedua. Yang ketiganya, bila kita nak melaksanakan haji ni, preparation dari sudut ilmu tu kena ada kan. Maksudnya kalau ada kursus yang diberikan, kita kena hadir betul-betul lah. Kita tak mau ya berlaku pelanggaran kepada ihram dalam keadaan kita tak sedar. Mungkin ada perbahasan di kalangan ulama, orang yang tak tahu langgar benda ihram dalam keadaan dia tak tahu, maka tidak terkena dam bagi kesalahan-kesalahan yang tertentu. Tapi kita kena tahu ya, ihram ini merupakan ibadah kan. Ihram ni merupakan ibadah yang kalau boleh kita jangan langgar. Sebab itu kalau dalam kitab fiqh dipanggil mahzuratul ihram. Mahzurat ni perkara-perkara yang haram dilakukan ketika mana ihram. Ketika mana kita melaksanakan ihram. Jangan rasa mudah, oh tak apa, tak tahu tak apa. Kita kena ambil tahu. Kerana kita kita nak pergi kepada satu musafir yang dianggap sebagai musafir terbesar dalam hidup kita, kerana kita nak melengkapkan rukun haji, rukun Islam yang terakhir kita kan. Jangan terlalu mengambil mudah. Kalau kita nak pergi melancong ke mana-mana pun, kita betul-betul orang kata apa, teliti dalam bab itinerary, apatah lagi dalam nak melaksanakan haji. Kita kena tahu step by step. Kita kena tahu hukum demi hukum, supaya kita tak melanggar perkara-perkara yang dilarang di dalam haji kerana alasan, oh saya jahil, saya tak tahu. Sebenarnya perbincangan pun dah ada bersama dengan MKM. Saya ada cadangkan supaya kita bina satu macam apps kan, supaya dekat apps tu ada tata cara haji dilaksanakan, hukum-hukum yang berkaitan dengan haji, dan ada FAQ, frequently asked question kan. Benda-benda yang selalu orang tanya, kita himpunkan dekat situ. Dan kita bawakan pandangan-pandangan yang terbaik yang ada dalam perbahasan ulama. Supaya jemaah yang hadir nanti ini, mereka ada persediaan dari sudut ilmu. Kan? Itu yang kedua, dari sudut hukum hakam. Yang ketiga, persediaan sebelum datang ke haji ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ada 3 perkataan yang digabung sekali, yang sangat-sangat penting. Iaitu sabara, sabar kan. Cuma sabar ni dia tak ada pil. Kalau ada pil senang, Panadol ada. Demam, suhu tinggi, makan Panadol dia jadi rendah. Tapi bila tak sabar ni tak ada pil. Kalau ada pil, MKM kena beli
Orang marah-marah je. Makan haji 2 biji. 8 jam sekali. Kena sabar banyak. Sebab saya tak kata saya berpengalaman. Tapi dengan MKM ni saya daripada 2017. Dia orang lah mula approach saya untuk saya bawa jemaah haji ni. Jadi pengalaman sedikit saya boleh kata setiap tahun cabaran haji ni berbeza-beza. Setiap tahun cabarannya berbeza. Ada tahun yang kemah kita MKM dah sewa, Saudi pergi pindah pergi tempat lain kan. Kemah VIP tapi jauh. Orang marah kat MKM. Tapi sebenarnya dia orang dah usaha untuk dapatkan tempat yang dekat. Kan ada tahun ni berapa bas dah lepas, berhenti betul-betul di depan kemah di Mina. Ada bas yang sangkut tempat sejalan 2 km ataupun 1 km. Ada yang sampai kena tarik dengan wheelchair. Ini di luar daripada kawalan kita. Ada yang memang kesilapan yang kita tak boleh nak elak, ada benda yang memang kita tak boleh nak kontrol. Jadi, bukan saya nak mewajarkan mana-mana tindakan. Kelemahan perlu diperbaiki. Tetapi ada benda yang kadang-kadang luar daripada kemampuan kita, luar daripada kawalan kita. Jadi kalau benda tu berlaku, memang kita kena onkan pil satbara ni. Kena sabar banyak. Jadi kalau saya pun, tahun ni saya bawa isteri saya kan. Saya bagi tahu kata, dia kata apa yang perlu saya pesan, saya kata pesannya adalah satu je, kena sabar banyak. Kan? Kadang-kadang kita tengok pintu tu dekat je. Kan? Datang pula satu seruan yang kita tak tunggu pun. Haji, roh, haji, roh kan. Itulah yang paling menyakitkan. Azab di Mekah ini bila dengar suara haji-haji tu. Tapi nak buat macam mana? Itu adalah benda yang kita kena lalui, yang kita kena terima. Cuma saya nak bagi tahu, jemaah haji tahun ni adalah jemaah haji yang bagi saya lah beruntung. Kerana apa? Bilangan haji tahun ni kalau ikut ihsaiyat, kalau ikut bancian kerajaan Saudi, dikatakan tak sampai 1 juta pun. Kan? 800,000 lebih sahaja. Maksudnya kurang daripada 1/4 jemaah haji yang ada pada tahun ni daripada bilangan biasa. Jadi kalau tahun ni tuan-tuan dan perempuan rasa macam stres, 4 kali ganda stres yang pernah dialami oleh orang sebelum ini. Maksud 4 kali ganda orang sebelum ni dah rasa benda yang tuan-tuan rasa suku daripada stres tu. Cuba bayangkanlah orang sebelum ni macam mana. Lagi dia pun mengamuk teruk. Jadi tahun ni kena banyak bersyukur kerana tahun ni tuan-tuan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelebihan orang tak ramai. Walaupun kita pun tengok macam nak kena makan, nak kena beratur panjang kan. Kalau waktu lain 4 kali ganda panjangnya. Cuba bayangkanlah. Kan saya pernah datang waktu haji, masa tu bilangan haji lebih kurang dalam 6 juta. 6 juta hampir. Tengok orang saja waktu tawaf tu kadang-kadang sampai kena berhenti. Tak ada jalan, berhenti, tunggu je. Kita masih tawaf dalam keadaan yang berjalan. Kalau dia berhenti pun sekejap je. Ada waktu berhenti tengah-tengah. Orang belakang duk tolak-tolak. Jadi semua itu sebenarnya adalah untung untuk kita. Yang ni saya bagi tahu ni sebab apa? Sebab lepas ni kalau ada stres tu dia tenang balik. Oh, saya sebenarnya manusia yang sangat beruntung. Baik, kemudian saya fokus banyak sebelum nak pergi ni. Nanti yang sedang dan juga selepas mungkin panel lain boleh ni. Sebelum ni juga bila kita nak pilih mana-mana syarikat travel lah. Kalau nak pergi tabung haji tak ada masalah. Tapi kalau kita nak pergi haji package, kita pastikanlah kita nak keluar modal yang banyak. Jadi kita pastikan pilih syarikat yang dari sudut manasiknya itu dekat dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugilah kalau kita bayar banyak tapi banyak benda kita skip. Banyak benda kita tak salah sebenarnya skip ni. Ada benda yang tak salah, ada benda yang sunat je kita skip. Tapi kita bayar banyak. Kan? Kita bayar mahal. Jadi pastikan kalau boleh kita semampu mungkin jadikan manasik kita tu dekatlah dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pilihlah supaya tak kena scam lah kan. Pilih yang betul-betul kan. Tahun ni kita dengar ada beberapa jemaah yang terkandas, yang tersilap pilih. Ini benda yang sangat penting. Sebelum daripada kita nak memilih, pastikanlah pelaksana, pengendali jemaah haji ini adalah pengendali yang betul-betul ditauliahkan oleh tabung haji.
Jadi tak silap saya, MKM antara PJH kan, pengendali jemaah haji yang ditauliahkan, dan ada beberapa syarikat yang lain juga yang ditauliahkan. Jadi pastikan tuan-tuan tidak dikecewakan. Mungkin dia bukan nak tipu pun, tapi dia tak dapat kerana mungkin dia kabel tak kuat. Orang lain semua kabel besar pemeluk, dia kabel 2 anak jari je, jadi tak dapat visa, jadi dikecewakan. Ada yang menangis-nangis dan sebagainya. Kita bimbang tak boleh dapat balik belanja yang telah kita keluarkan, sedangkan niat kita adalah niat yang baik. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini di antara persediaan-persediaan yang kita perlu untuk ambil iktibar ataupun jadikan sebagai perkara yang kita kena sedia siap-siap sebelum daripada kita nak memulakan perjalanan haji kita. Kan? Dan yang paling penting sekali saya sebut tadi, sabar. Kena banyak sabar. Lepas ni kalau balik pun, kalau nak cerita kat orang, apa nasihat untuk jemaah yang akan datang, kena bagi tahu sabar kena banyak, sabar kena banyak. Supaya ni, waktu perjalanan haji, waktu duduk hari tarwiyah sampailah hari ke-13 tu. Sebenarnya haji ni lebih kurang dalam 5 hari lah kan. Hari tarwiyah tu bermula 8 Zulhijjah sehingga 13. Itu merupakan hari pesta bagi iman kita lah. Hari iman kita sedang berpesta, nafsu kita sedang meronta. Biasanya kita layan nafsu, iman kita tu dekat masjid je. Duduk masjid, iman tengah okey. Keluar, iman lemah. So sekarang ni dia pesta untuk keimanan. 5 hari tu hari di mana kita sedang latih iman. Follow kan. Nak pergi toilet pun kena beratur. Tapi sebenarnya tuan-tuan, saya nak bagi tahu lah. Haji yang tuan-tuan buat, package yang tuan-tuan terima ni dengan haji yang saya buat waktu saya bujang dulu, jauh lah. Saya waktu saya bujang dulu, saya duduk di Jordan, haji saya buat harga dia RM5,400, 1,000 dinar. Haji tu harga dia RM5,400. Saya tengok murah, saya pun ambil. Masa tu saya bujang ni, kami pergi 4 orang. Jadi bila sampai dekat Madinah, okey ada hotel. Sampai dekat Mekah, kami pergi dengan jemaah haji Jordan, dengan Arab. Tapi kami diasingkan, dia kata kami tak ada hotel. Jadi kami pun pergi kat mana? Kami tumpang rumah seorang pakcik Melayu. Jadi kami duduk situ dekat-dekat dengan Mekah. Jadi bila duduk, kami buat haji hari ke-8 tu pergi hari tarwiyah, sama juga lah, naik pick up. Bayar sendiri, daripada Mekah tu pergi ke Mina, kemah pun tak ada. Jadi kawan saya seorang ni, dia beli kemah, dia ada duit sikit, saya tak ada duit. Dia duit dah habis kan, 1,000. So, dia beli kemah. Kemah tu boleh muat 3 orang, kami berempat. So, dia tidur dalam, yang 3 ni kena gila-gila lah. Ambil turn. Saya osum lagi. Kan, siapa nak tidur dalam, siapa nak tidur luar. Jadi hari pertama, hari 8 tu saya tidur kat luar. Saya tidur kat luar kemah tu. So, daripada Mina tu sampai ke Arafah jalan kaki. Jalan kaki, berapa kilometer? 7, lebih kurang 14 kilometer. Lebih kurang 14 kilometer atau 18 kilometer. Dekat Arafah pun tak ada kemah. Tengok ada kemah kosong, masuk. Lepas tu orang datang, kami pun keluar. Lah kali semua orang nak masuk kemah, kami tak ada kemah, duduk bawah pokok. Cari tempat yang ada sembur air tu. Duduk bawah tu. Carilah kalau ada makanan-makanan free orang nak bagi, air free orang nak bagi. Lepas tu yang paling mencabar duduk di Mina. Daripada Arafah kami jalan kaki lagi, masuk ke Mina balik, duduk di Muzdalifah kejap. Lepas tu sampai subuh duduk di Mina. Duduk di Mina 3 hari, duduk di Mina kan. Jalan kaki dulu pergi Mekah. Lepas melontar jalan kaki pergi Mekah. Pusing apa di tawaf di Mekah sa'i, rasa kaki dah macam tak ada lah. Berapa puluh kilometer kami berjalan, dekat 30 kilometer kami berjalan, jalan kaki. Dengan asap bas, tekak dah sakit, kahak dah berdarah. Kan? Itu pengalaman saya lah, saya bukan nak cerita apa. Pengalaman nak bagi tahu ada orang yang lebih dahsyat daripada kita buat haji. Duduk di Mina 3 hari, tak ada kemah. Toilet pun toilet awam. Masuk toilet. Tuan-tuan tahu, Saudi bumi yang kering, tapi dalam Mina, toilet Mina banjir sampai buku lali. Tapi terpaksa, tak ada tempat lain dah. 3 hari tu, 3 hari tuan-tuan tak buang air besar. Sebab apa? Beratur ni sejam nak masuk toilet. Tak sampai 2 minit,
Haji, 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 haji. Dia ketuk. Mana khusyuk? Kita baru nak feel, termasuk balik. Baru nak feel, termasuk balik. Sebab apa? Tak selesa tuan-tuan. Alhamdulillah, selesai. Tapi saya belajar satu benda. Apa dia? Haji mengajar kita menjadi makhluk Allah. Haji mengajar kita menjadi manusia yang terima ketentuan Allah. Kan? Masa tu memang stres lah. Tapi habis je hari melontar 3 hari tu, puas hati. Alhamdulillah, selesai juga haji aku. Tapi bila saya datang dengan package MKM ni, saya pun rasa mula-mula tu rasa macam, ni haji ke ni? Rasa macam selesa sangat kan? Walaupun kadang-kadang ada juga, tapi rasa juga, haji ke? Rasa macam selesa sangat pula kan? Tuan-tuan, sebenarnya apa yang tuan-tuan lalui tidaklah seteruk geng-geng yang berjalan kaki depan Arafah, yang berjalan kaki daripada Mina, daripada Arafah pergi ke Mekah. Sebenarnya mereka lebih struggle daripada kita. Jadi sebab itu kena syukur banyak pada Allah. Allah telah memberikan kita rezeki yang banyak, rezeki yang cukup untuk kita laksanakan haji dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang tak se-struggle orang lain. Sekira kat Mina tu boleh sejuk lah kan, walaupun sekejap lah. Kemah 113 dekat Arafah, sekejap Allah Ta'ala bagi sauna free sebab blackout kan, blackout sekejap, menitik-nitik dah peluh masa tu kan, dah macam ayam masywi dah kan, yang pusing tu kan, ayam roasted. Tapi Alhamdulillah datang balik elektrik, so sejuk balik. Sejuk tu orang kata sampai sejuk tu boleh menggigil juga lah aircon dia tu. Nak kata istimewanya panggilan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kat kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.